2-3 suap sambil tengok cerita, dia dengar ada suara budak. Budak mati. Hai, Assalamualaikum, ahlan wa sahlan, konnichiwa dan selamat datang daripada Take a Peek Channel. Okey, nama aku A dan kisah horror malam ini bertajuk Nampak Part 3. Okey, kepada mana-mana yang tak tengok lagi Part 2 dengan Part 1, korang boleh tengok dekat mana-mana link yang aku attach ke dalam video ni, okey? Okey, sambungan dia Part 2 sampai korang baru tahu ada orang siksen dalam rumah tu antara salah seorang daripada kawan abang aku. Okey, lepas tu keesokan harinya, dalam minggu-minggu tu jugalah, aku tak pasti besoknya ke apa, tapi dalam minggu tu juga ada kawan abang aku yang tak percaya ni, dia seorang dekat rumah. Time tu siang. Time tu dekat kawasan universiti abang aku ni, dia punya iklim cuaca tu memang tak menentu tahu. Memang dia akan mendung sepanjang masa, macam hujan, mendung, waktu-waktu yang sedap tidur lah orang kata. So waktu tu memang tengah sunyi. Dia seorang dekat rumah. Dia dah beli makanan, kita panggil dia B. Si B ni dah beli makanan dalam polystyrene. Lepas tu dia balik rumah seorang-seorang. Dia dah habis kelas. Lain semua belum habis kelas lagi. Mungkin dah habis kelas awal kan. So duduk dekat rumah seorang. Dan dia memang sangat lapar waktu tu. Waktu tu petang. Taklah malam lagi pun, memang petang. Tapi cuaca tu sangat sejuk dan mendung dan nyaman. Macam tu. Dia seorang. Kawan-kawan dia semua tak ada. Kalau kawan dia tak ada kelas pun, kawan dia akan pergi lepak kat somewhere. Kiranya sementara tunggu kelas kan. So dia seorang dah habis kelas. So dia balik rumah dulu. Dia masuk rumah seorang-seorang. Dia beli makanan seorang-seorang. Dan dia pun buka dia punya laptop. Biasalah kalau kita makan, kita mesti nak tengok something kan. So dia baru buka polystyrene. Dia buka polystyrene, dia pun makan. 2-3 suap sambil tengok cerita, dia dengar ada suara budak. Budak macam berlari-lari. Budak macam kat keliling dia. Suara budak. Dia kan tengah tengok movie, dia sambil makan. Lepas tu dia pause movie dia. Dia tengok keliling. Dia diam, dia dengar tak ada bunyi. So dia sambung makan. Dia play, dia sambung makan. Makan-makan, dengar lagi bunyi budak tu. Dia pause lagi. Tengok keliling, tak ada apa-apa. So dia macam, tak apalah. Lepas tu dia pun play. Sambil dia makan tu, dengan cuaca yang mendung, dia makan. Kali ketiga dia play, dia terdengar bunyi tu betul-betul dekat sebelah dia. Bunyi suara tu. Dia pusing. Dia nampak budak perempuan, bangs dia paras mata tu, rambut dia paras mata tu, sedang pandang ke arah dia sambil ketawa. Macam tu. Dia punya petak memang dia adalah orang yang paling tak percaya tau. Dan time tu dia nampak depan mata budak tu pandang dia dan sambil ketawa. Dia apa lagi, makanan dia terus taruh ke situ, terus campak atas meja tu, tak tahu apa jadi. Dengan laptop ni terpasang, dia terus lari keluar rumah, ambil kunci motor, ambil kunci kereta, whatever kunci yang ada. Dia terus keluar rumah, terus bawa, terus pergi kat kedai mamak dengan tangan tak basuh. Kata dia makan kan dengan tangan tak basuh, terus belah daripada rumah tu. Tak ingat, tak tahulah. Aku tak tahu dia sempat kunci ke tidak rumah tu. Tapi terus keluar gopoh-gopoh dengan tangan tak basuhnya. Dia lepak mamak sampai malam tau. Dia lepak mamak sampai malam. Dan abang aku cerita, dia memang ada call semua housemate. Time tu semua ada kelas dan diorang tak angkat lah sebab tengah kelas kan. Tapi memang call semua orang. Lepas tu abang aku dah malam tu, dah petang tu kan, dah habis kelas, diorang call lah balik. Lepas tu diorang cakap, kau mana? Dia marah-marah. Dia macam marah-marah sambil takut dah. Dia lepak mamak. Dia makanan dia pun dah bazir, tak tahulah dia makan mamak ke apa kan. Dia macam, kau kat mana? Ya aku nampak lah tu, aku nampak. Macam tu, aku nampak budak tu. Lepas tu baru dia percaya yang apa sebenarnya berlaku. Bukan dia seorang, sebelum tu pun ada lagi orang nampak. Memang banyak macam nampak. Ada yang diorang nampak macam kelibat budak, tapi diorang tak nampak betul-betul. Mostly macam tu. Tapi dia yang paling tak percaya tu, budak tu muncul depan dia betul-betul. So dia nampak budak tu munculkan diri. Tapi tak ada siapa pun daripada diorang yang nampak pakcik tu. Diorang semua nampak budak tu je. Budak tu dah main budak kan, dia mana tahu 4 tahun kan. Kucing pun suka mainan dia, so why not kan. Lepas tu dia pun dah nampak. So dia percayalah apa yang abang aku cakap. Sebelum tu diorang call mak aku. Lepas tu diorang tanya nak buat macam mana. Sebab diorang tak tahu pun sebenarnya dalam rumah tu ada yang boleh nampak
benda-benda tu. Sebab dia pun jenis yang senyap, dia jenis yang cakap sendiri. So diorang tak tahulah pun dia boleh nampak ke tak kan. Tapi lepas kes tu barulah abang aku tahu. Sebab abang aku waktu sebelum tu, abang aku haus tau. Abang aku haus malam-malam. Time dah tutup lampu semua tu, abang aku pergi dapur nak minum air. Abang aku buka peti ais. Dah tutup lampu kan, so kita expect tak ada orang lah. Dah gelap semua. Pergi dapur, ambil air nak minum. Waktu abang aku nak minum tu, abang aku nampak ada orang dekat sebelah pintu dapur tu. Punyalah terkejut member. Rupanya tu kawan dia. Kawan dia, kan ada seorang kawan dia duduk dekat dapur tu kan. Abang aku nampak dia tengah cakap seorang-seorang dekat sebelah pintu dapur. Abang aku nampak dia tengah cakap seorang-seorang. So lepas tu bawa abang aku tahu yang dia boleh nampak. Abang aku buat dengan dia. Dia pun tak banyak cakap. Dia cakap benda yang penting je macam tu. So diorang tak tahu sangat pun apa-apa pasal dia. Tapi lepas tu diorang tahulah yang dia boleh nampak. Abang aku cerita agaknya kan. Balik tu diorang berkumpul sama-sama. Diorang call mak aku. Abang aku call lah mak aku kan. Abang aku tanya nak buat macam mana ni. Lepas tu diorang marah abang aku. Diorang cakap, mak aku cakap dia tinggal 2 hari je. Ni dah 2 minggu. Macam tu kan. Lepas tu mak aku cakap lah. Mak aku cakap balik. Sebab dia kata 2 minggu. 2 minggu tu dekat tempat dia. Kiranya alam dia. Mungkin alam kita 2 minggu. Kita mana tahu. So mungkin betul lah 2 hari is 2 minggu dekat alam dia kan. Lepas tu diorang macam suffer lah selama 2 minggu tu kan. Lepas tu mak aku cakap lah dengan diorang, lepas ni kena jemaah sama-sama, azan dekat setiap bucu rumah, ngaji sesama kan, sembahyang awal waktu. So buat solat semua, buat doa semualah. Sebab diorang semua lelaki bujang kan. So kiranya lelaki, so kuat sikit lah kalau nak azan kan. Perempuan tak boleh azan kan, paling-paling pun komat je. So diorang pun buat lah macam mak aku suruh. Diorang dah tahu tapi macam you know, bila kita panik, bila kita petak, automatik kita bela semua benda kan. Macam tu lah. Lepas tu diorang pun buat lah seperti apa yang disuruh tu. Lepas tu memang lepas tu sesiapa sebelum ni yang semayang semua lambat-lambat, semua tiba-tiba jadi semayang awal waktu. Memang mengaji, kumpul sama-sama macam tu lah. So memang behave lah sepanjang 2 minggu tu. Lama-lama tu dah nak hampir 2 minggu tu, mak aku dapat mimpi. Orang tu, kiranya mak aku masuk dalam rumah tu, mak aku nampak rumah tu dah bersih. Sebab sebelum tu mak aku masa part 1 tu kan, yang masa cerita pertama aku upload ni, aku ada mention yang mak aku jumpa pakcik tu kan. Mak aku nampak dekat dalam rumah tu dah ada macam akar-akar tau. Macam ada pokok-pokok yang merambat dekat dinding rumah tu. Maksudnya macam pakcik tu dah mula nak bertapak dekat rumah tu. Tapi sebab mak aku nampak dia, so dia cakap dia nak bertumpang kat situ 2 hari je. So bila mak aku mimpi kali kedua ni, mak aku nampak rumput-rumput tu semua dah tak ada. Rumah tu dah bersih, dah tak ada tapak-tapak yang dia cuba untuk buat sebelum ni. Dan ada satu macam dia tinggalkan pulut kuning. Dia kata dia dah masakkan pulut kuning sebagai tanda terima kasih dan dia letakkan dekat depan pintu. Dan dia pun dah pergi dengan anak dia. Itu apa yang mak aku mimpi. So mak aku pun bagi tahulah dekat dorang. So dorang pun lega sebab lepas tu memang tak ada apa-apa. Barang tak teralih, kucing-kucing pun dah tak ada hyperaktif lagi. Tak ada nampak kelibat budak-budak, tak dengar suara. So maksudnya betul lah dia dah pergi. Lepas tu budak asisten tu pun masa tu lah dia cakap, betul lah dia dah pergi macam tu. Sebab dia cakap dengan abang aku, dia borak-borak berdua dengan abang aku kan. Dia cakap lah yang pakcik tu dah cakap-cakap dengan dia, dah selotok dengan dia. Dia tahu orang tu tumpang rumah dia tapi dia tak cakap apa-apa. Macam tumpang je lah, tak kisah pun macam tu. So abang aku macam okay. Tapi okay lah sebab dia tak ada harm pun. Macam tak ada harm pun, you know what I mean. Disebabkan benda tu diorang pun bersatu hati dan semayang awal waktu. So why not kan. Kelakar lah. So kesimpulannya, kau ingat tak pakcik tu cakap apa? Dia kata dia tumpang dekat rumah tu sebab ada benda lain jahat yang sedang kerja dia, yang lagi jahat, yang dia tak boleh pergi mana-mana. So sebab tu dia nampak rumah abang aku tu dan dia tumpang situ sebab dia kata ada orang boleh protect dia daripada anasri jahat tu. So kau bayang kalau dia dengan anak dia pun dah munculkan gangguan yang macam tu sekali dekat dorang selama 2 minggu yang penuh terseksa, apa lagi lah anasri jahat yang dia kata tengah ikut dia tu. Agaknya benda tu pun takut dengan anasir tu. Maksudnya apa? Maksudnya kita tak tahu ada banyak lagi benda dekat dunia ni yang menakutkan yang kita kena elak sebenarnya. Orang kata ignorance is a bliss. So kita kena abaikan. Pengabaian itu satu anugerah. Itulah dia maksudnya. So tak semua benda kita kena tahu sebenarnya. So aku just share je apa yang terjadi, apa yang berlaku. Tapi ini kisah rumah sewa abang aku.
Kisah rumah sewa aku belum lagi. Macam video pertama yang aku upload dekat YouTube. Itu baru selingan. Ada lagi cerita, kalau aku nak cerita part aku pula, rumah sewa aku pula. Aku tak tahulah kenapa kita orang asyik dapat rumah haunted je. Tapi Alhamdulillah, tak ada apa-apa yang berlaku sampai sekarang, Alhamdulillah. So korang, kalau apa-apa yang menarik, kalau ada apa-apa soalan korang nak tanya, boleh komen kat bawah. Stay tune untuk cerita lebih menarik. Take a peek, wujudnya memanggil cerita.